لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Okey, terima kasih Kamal. Yang baru masuk. Okey, so macam mana semua? Untuk hari ni kita nak buat yang, boleh buat yang guru muda tu dulu. Siapa nak bentang dulu? Ready tak yang tu? Ready, Ustazah. Ready. So, Ustazah nak semua soalan-soalan yang Ustazah bagi tu, semualah kena melibatkan diri anak buah tu semua. Bukannya guru muda yang bagi tahu jawapan tau. Okay. So, kita nak mulakan daripada yang pertama dulu ke? Tajuk 4 dulu. Pelajaran 4 tingkatan 4. Ustazah bagi tajuk yang pertama tu larangan rasuah. Kumpulan siapa Cuba buat tajuk larangan rasuah. Senyap ni. Takkan tak ada yang buat kot? Ya, apa dia Ustazah? Ain ke? Tajuk tajuk yang pertama tu. Kumpulan Ain ya? Saya. So boleh kita bincang Ain jawapan? Boleh Ustazah. Okey. Nak present ke Ustazah ke nak cakap je? Tak, kalau awak boleh present lah. Kalau cakap pun tak apa. Oh, okey. Kejap. Kita maksud ayat. Okey. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Okey. Yang lain nampak tak skrin tu? Nampak Ustazah. Nampak Ustazah. Okey. Okey, kita nak start soalan 2 Ya. Okay, soalan 2, nyatakan pengertian kalimah yang bergaris. Okey, yang pertama, wala ta'kulu amwalakum. Kalimah yang bergaris ialah ta'kulu, iaitu yang bermaksud kamu makan atau mengambil. Dengar? Yang kedua, Ustazah ingatkan macam kamu bagi jawapan. Macam tulis jawapan, tunjuk dekat kawan-kawan macam mana cara nak jawab. Yang betul sepatutnya. Macam tu. Kamu tak buat macam tu ya? Tak. Tapi tak apalah. So kalau soalan macam ni, nyatakan potongan kalimah yang bergaris. Okey, maksudnya dia nak perkataan ataupun potongan ayat daripada ayat di atas kan. So cara jawab dia nanti kalau dalam booklet kamu akan jawab kalau dalam peperiksaan nanti kan, sama ada booklet ataupun kertas kajang. Kertas kajang tu kalau tak cukup lah, minta helaian tambahan. Biasa dia akan bagi booklet.
macam kertas kajang juga. So macam nak tulis macam mana, tulis nombor dia nombor contoh kalau soalan 1 titik, lepas tu A, 1 Roman macam tu. Okey, kalau macam ni just nombor 2 je lah. Nyatakan pengertian yang bergaris. So kamu tulis jawapan sahaja, tak perlu salin soalan. Tulis apa? Pengertian kalimah yang bergaris. Okey, lepas tu bawah dia A, tulis macam ni sama je. Wala ta'kulu amwalakum dash ataupun titik 2. Lepas tu tulis kat sebelah kanan tu apa jawapan. Boleh? Boleh. Sebenarnya Ustazah nak kamu tunjukkan cara nak menjawab tu, nak menjawab soalan. Tapi tak apalah. Harap semua fahamlah. Akmal Rizal terangkan ni. Okey, apa jawapan yang pertama Akmal? Wala ta'kulu amwalakum. Kamu makan atau mengambil. Oh, dia gariskan Tak kulu. tak kulu. Okey, so perlu ke jawab semua tak kan? Tak. Yang bergaris sahaja. So tak kulu maksudnya kamu makan. Tu ada kamu makan atau mengambil. Okey, betul. Yang kedua bainakum bil batil. Kata yang bergaris ialah bil batil. Okey, jadi maksud dia jalan yang salah. Okey, bil batil. Jalan yang salah, betul? Yang ketiga, watadlu biha ilal hukam. Okey, watadlu biha. Watadlu biha ialah bukan bergaris. Jadi maksud dia jangan pula kamu memberikan rasuah. Jangan pula kamu memberikan rasuah. Okey. Betul? Yang terakhir ialah amwalin nasi bil ismi. Okey, bil ismi? Bil ismi iaitu yang bermaksud dengan dosa. Okey. Bagus. Betul lah. Okey, yang lain, kumpulan lain boleh faham tak? Boleh tak yang lain? Boleh Ustazah. Boleh ya? Boleh Ustazah. Lagi? Soalan seterusnya, soalan ketiga, sebut 4 cara manusia mengambil harta orang lain yang dilarang dalam ayat. Okey. 4 cara manusia mengambil harta orang lain yang dilarang dalam ayat adalah rasuah, judi, riba, merompak. Okey. So cara jawapan tu betul tak? Cara jawapan ke bawah, betul tak? Betul. Ustazah. Tu cara betul teknik yang menjawab yang betul lah. Maksudnya jawapan dia ke bawah dash sahaja. Nanti kalau pemeriksa tanda dia senang, dia nampak jelas. Okey? Dia nampak rasuah dia tik, nampak judi tik, riba tik, merompak tik. Kalau jawab dalam tu mungkin kadang-kadang dia baca laju dia tak nampak kan. Okey, tu sebabnya kena tulis ke bawah macam tu supaya jelas. Okey, bagus. Soalannya apa tu senaraikan ni. Sebutkan. So soalan 4 ni soalan kebat. Pandu untuk jawab item kebat ada kebat ada 4 ayat iaitu isi, huraian, suka, huraian lengkap, kesan, faktor atau contoh dan juga kesimpulan. Jadi soalan dia, SPRM tahan pegawai sendiri terima rasuah RM50,000. Jelaskan kesan kepada seseorang yang terlibat dalam perlakuan jenayah di atas. Jawapan dia, menjadikan individu hilang harga diri. Hal ini kerana perbuatan... Sekejap. Hari tu saya terangkan kalau soalan kebat macam mana? Dia tanda-tanda kita nak kenal soalan kebat. Dia bagi pernyataan dia. Okey, bagi pernyataan. Lepas tu dia punya soalan mesti ada kata tugas yang macam mana? Malika. Contoh dia ada kata tugas seperti Kesan. bukan macam berikan pendapat anda. Buktikan. Hujahkan. Bincangkan. Lagi?
Hujah. Berikan hujah kan? Berikan pendapat. Pendapat. Okey. So, kalau kamu tengok soalan nombor 4 ni, jelaskan kesan. Jelaskan. Soalan jelaskan termasuk tak? Kena faham soalan ni. Soalan KBKK. Soalan KBKK biasa je saja ni. Dia cuma bagi penyataan saja kat atas tu. Sebab bila dia bagi besar ni kan, dia bagi macam pernyataan macam tu. SPRM tahan pegawai sendiri terima rasuah RM50,000 tu, sebenarnya dia nak tanyakan soalan yang berkait. Ini soalan berkait dia panggil. Maksudnya soalan nombor 4 berkait dengan pernyataan tu, soalan 5 berkait dengan tu, soalan 6 pun berkait dengan tu. Tak semestinya soalan kebat. Faham tak? Yang ni kena faham. Kena tengok pada kata tugas. Sebab tu Ustazah selalu bagi tahu kenali kata tugas. Kena tengok kata tugas tu. So kalau soalan jelaskan bukan soalan kebat lah. Ni macam soalan ni dia tak ada markah kan. Kalau dalam periksa dia akan bagi markah. Kalau 2 saja maksudnya bukan kebat lah. Kan, sebab jelaskan kesan, dia nak kesan kepada seseorang yang terlibat dalam perlakuan jenayah di atas. So kalau jawapan kamu tu kamu jawab kebat ya. Maksudnya dia bukan jawapan kebat lah, sepatutnya ke situ sebab soalan jelaskan. Okey, tapi kalaulah dalam soalan, katakanlah kamu dah tersilap kan jawab soalan tu dengan jawapan kebat, nanti pemeriksa tu dia akan carilah, dia akan baca satu-satu kod-kod ada jawapan kepada soalan tadi. Dia akan bagi markah jugalah. Tapi kesian dekat kamulah salah faham soalan dan juga jawab panjang-panjang buang masa. Faham tak? Tu kalau ada jawapan dia bagi. Kalau tak sekali kena faham kata tugas tu yang sangat penting. Kata tugas tu boleh rujuk dekat buku modul gemilang tu. Macam mana cara nak jawab lah. Tapi Ustazah rasa kamu dah sedia maklum sebab Ustazah dah banyak kali ulang kan. Kalau jelaskan memadai ayat yang sempurna, ada subjek, ada predikat, lepas tu ayat 4 atau 5 patah perkataan. So cuba baca dulu jawapan Nora tadi. Nak dengar. Jawapan yang kibat ke ni Ustazah? Cuba baca dululah. Okay. Saya tak nampak ni kecil sangat. Jawapan dia menjadikan individu hilang harga diri. Hal inanya individu tersebut akan dihina masyarakat dan dilaknat Allah SWT. Kesimpulan adalah umat Islam perlulah bertakwa dan berusaha meninggalkan larangan Allah agar hidup diberkati. Okey, jawapan kebat tu Ustazah rasa memang betul kan. Kalau lah dia nak, macam contohnya dia katakanlah soalan contoh bincangkan ke apa, berikan pendapat ke kan. So kemungkinan jawapan ni boleh diterima. Tapi kalau dia yang ayat pertama lah kan yang menjadikan individu hilang harga diri. Menjadikan individu hilang harga diri. Okey, betul tak yang lain-lain? Jawapan tu. Kesan rasuah. Betul kan? Nanti kalau jawab macam ni maksudnya tak apalah. Maksudnya ada jawapan, nanti pemeriksa tu akan bracket yang itu jawapan dia. So dapatlah 2 markah. Kalau satu-satulah markah kan. Lepas tu yang kedua ada 2 jawapan Ustazah tengok. Satu yang tu menjadikan individu hilang harga diri. Yang kedua individu tersebut akan dihina masyarakat dan dilaknat Allah SWT. Okey, so 2 jawapan, betul lah. Okey, bagus ya. Maksudnya ada 2 tapi nanti ubah jawapan dia. Boleh?
ubah jawapan sebab soalan tu bukan soalan kebat. So cara jawapan dia macam biasalah, dash. Jawapan dia kesan kepada seseorang individu, seseorang yang terlibat dalam pelakuan jenayah di atas, dash, menjadikan individu hilang harga diri. Okay, so kalau dia tanya satu je tu kesan, dia tak sebut jelaskan 2 kesan ke 3 kesan ke, maknanya dia nak satu sahaja. Okay, tapi kalau awak bagi 2 jawapan, tak ada masalah. Boleh? Boleh kumpulan Ain dan juga kumpulan yang lain? Boleh faham ya? Yang pertama mesti faham dulu kata tugas. Okay, seterusnya soalan. Yang kelima, dengarkan suara. Dengar Alisha, jelas sangat. Okey, yang kelima, rasuah ditegar supaya tidak berlaku kezaliman terhadap diri dan masyarakat. Kenal pasti bentuk kezaliman apabila melakukan rasuah. Yang ini soalan kebat kan Ustazah? Sekejap ya. Rasuah ditegar supaya tidak berlaku kezaliman terhadap diri dan masyarakat. Kenal pasti bentuk kezaliman apabila melakukan rasuah. Okey. Okey. Betul. Ni kebat. Okey, yang pertama isi dia, rasuah mengakibatkan maruah tercela dan mencetuskan pergaduhan. Untuk huraian dia, hal ini tambah suka guna kerana semua pihak ingin menguasai harta dan menerima barangan atau wang yang bukan haknya. Untuk huraian lengkap boleh pakai kesan, faktor, contoh, KFC. Jadi kat sini bagi kesan, jadi kesannya akan berlaku peningkatan kadar jenayah dalam negara. Kesimpulannya, kita orang guna tuntasnya, umat Islam perlulah mendalami ilmu dan belajar bersungguh-sungguh tentang rasuah agar tidak tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Okey. So, isi dia betul tak tu? Mengakibatkan maruah tercela dan mencetuskan pergaduhan. Dia kata kenal pasti bentuk kezaliman apabila melakukan rasuah. Rasuah mengakibatkan maruah tercalar dan mencetuskan pergaduhan. Macam awak jawab kesan dululah. Hal ini kerana semua pihak ingin menguasai harta dan menerima barangan atau wang yang bukan haknya. Okey. Kesannya akan berlaku peningkatan kadar jenayah dalam negara. Tuntasnya, umat Islam perlulah mendalami ilmu dan belajar bersungguh-sungguh tentang rasuah agar tidak tergolong dalam golongan orang yang lalai. Okey, so maksudnya dia menjawab soalan sebab dia suruh kenal pasti kezaliman apabila melakukan rasuah. Apa kezaliman yang ada dalam jawapan ni? Tapi kalau mencetuskan pergaduhan tak boleh Ustazah? Mencetuskan pergaduhan? Itu macam kesan kan? Kesan daripada rasuah. Bentuk kezaliman ni contohnya kalau dia macam menindas. Yang tu lebih tepat lah macam dia macam ni sebab macam kalau orang tu dia nakkan sesuatu kan, jadi dia kena bayar, dia macam ke jawapan ni boleh juga Ustazah rasa kot. Rasuah mengakibatkan maruah tercela dan mencetuskan pergaduhan. Hal ini kerana semua pihaknya ingin menguasai harta dan menerima barangan atau wang yang bukan haknya. Okey. Kesannya akan berlaku peningkatan kadar jenayah dalam negara. Okey. Boleh rasanya, boleh. Sebab dia macam apa bila berlaku macam Alisha kata tadi tu mencetuskan pergaduhan dia, lepas tu macam semua pihak tu dia nak kuasai harta kan. Lepas tu dia nak duit atau wang yang bukan hak dia. Betul lah tu. Terima kasih Zah. Yang penting ada kaitan lah di antara isi huraian lengkap dengan kesimpulan. Okey, boleh ya? Okey, nombor 6. Nombor 6, jelaskan pengajaran yang patut umat Islam hayati daripada ayat 188 surah Al-Baqarah. Okey, yang ini soalan ni sebenarnya bukan soalan jelaskan ni. Kalau pengajaran dia mesti akan tanya terangkan. Okey,
So ubah sikit kat situ. Terangkan. Terangkan pengajaran yang patut umat Islam hayati daripada ayat 188 surah Al-Baqarah. Okey, formula dia mesti ada apa, Ahmad? Formula dia mesti ada pendahuluan, isi, huraian dengan suka tu. Okey. Dia tiga je Amal, iaitu PIH tu, pendahuluan, isi dan huraian. Cuma nak sambung isi dengan huraian dia mesti kena ada suka. Suka. Okey. Apa dia jawapan? Jawapan, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah. Isi, supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Okey, tepat sekali. Sebab dia punya isi memang berkait dengan ayat kan, tentang rasuah. Okey, kemudian ada kata hubung supaya. Okey, dan huraian kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. So betul sangatlah. Okey. Ada soalan lain? Okey. Ustazah. Ya. Untuk pengajaran tak payah buat intro Ustazah. Kena macam biasalah pengajaran ayat. Buat macam tu tak apa. Ringkas pun tak apa. Pengajaran ayat, okey, dash. Tak payah panjang lah daripada ayat 100 tak perlu. Sebab orang tahu dah yang ini soalan pengajaran. Okey. Mesti memang intro memang wajib. Okey, so alhamdulillah kumpulan yang pertama ni boleh Ustazah rasa dah faham. Okey, dia punya mentor dia Ain kira okeylah, baguslah kan, sebab boleh jelaskan kepada anak-anak buah dia dengan baik dan cemerlang lah. Okey, kumpulan lain pun Ustazah harap macam tu juga. Okey. So kita teruslah dulu kepada kumpulan 2, boleh? Tahniah kumpulan pertama. Ini tugasan yang pertama. Okey, lagi kumpulan yang kedua, tajuk yang kelima. Okey. Ustaz kasih Daniel ya. Memahami sunnatullah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ni saya nak bentangkan kami punya kerja. Ketugasan. Dalam okey, tugasan. Okey, saya punya soalan nyatakan dua inti. Tajuk apa? Sebut dulu tajuk bagian. Tajuk saya memahami pelajaran 5, memahami sunnatullah. Okey. Soalan, nyatakan dua intisari ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran. Jawapan dia dua intisari ayat ayat 137 hingga 138 surah Al Imran adalah, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan bersesuaian dengan ketetapannya. Yang kedua, kita hendaklah menjaga keimanan kita agar hidup sentiasa aman. Okey. Betul jawapan tu? Yang lain? Kumpulan lain? Betul tak intisari ayat surah Al-Imran? Kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan bersesuaian dengan ketetapannya. Okey. Sebab apa maksud sunnatullah ni apa sebenarnya? Apa maksud sunnatullah? Yang kamu faham lah, cuba cerita sikit dekat Ustazah dan juga kawan-kawan yang lain lah. Siapa nak bagi maksud dia?
Haiman tahu tak Haiman? Saya lupa lah Ustazah. Kalau Maksud lupa, dia ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. ketetapan Allah SWT. So, faham tak maksud ketetapan tu? Sebab kalau kita nak jawab soalan, kita kena tahu dulu maksud sunnatullah tu apa dia. Kalau tak tahu, memang tak akan dapat jawab nanti. Apa dia maksud sunnatullah? Tu Daniel paparkan buku teks. Okey. Cuba baca Aiman. Maksud sunnatullah adalah sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau kenapa senyap? Atau mengubah ketetapan tersebut. Okey. So maksudnya apa kat situ? Sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Maksudnya dengan kata lain yang ringkasnya kita nak faham, okey, itu maksud yang kalau kita nak jawab dalam buku lah, dalam periksa yang tertulis dalam buku teks tu. Tapi pemahaman kita kena tahu bahawa semua yang berlaku kepada alam ini, bahkan terhadap diri kita sendiri, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham macam tu, barulah kita tak akan ada rasa menyesal, kita tak akan ada rasa merengut, nak marah. Kita akan sentiasa redha je apa yang berlaku kepada kita. Okay, yang sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sebab kita tahu semua tu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau sesuatu yang perkara yang tak elok, yang kurang bernasib baik, kita akan berusahalah untuk menyelesaikan masalah dan untuk memperbaikinya. Bukannya kita biar je, kan? Contoh kalau ibaratnya kalau hidup kita susah, kan, kita pun kata tak apalah, biarlah hidup susah, ini semua Allah dah tetapkan, jangan, ya, Allah tak suka. Okay, walaupun kita tahu semua yang berlaku kepada alam ini, bahkan kepada diri kita ini ditetapkan oleh Allah, maka kalau ada yang sepatutnya kita perbaiki, kita kena perbaiki untuk diri kita sendiri dan juga alam inilah. Okey, contoh peraturan Allah seperti berlakunya hujan, siapa yang buat tu? Allah. Berlakunya cuaca panas, Allah yang buat, kan? Semua perkara lah yang berlaku di alam ini ditentukan oleh ataupun ditetapkan oleh Allah SWT. So kalau kita dah faham konsep sunnatullah, barulah kita boleh jawab soalan tadi. Okey, boleh tak semua? Yang penting kena tahu dulu apa dia sunnatullah. Boleh? Okey, so balik semula soalan tadi, Daniel. Okey. Kita hendaklah menjaga keimanan kita agar hidup sentiasa aman, betul. Okey, yang ketiga, soalan ketiga. Haiman dah keluar ya, internet dia tak elok kot. Dia lag, sudah. Okey, tak apa. Lepas tu nombor 3 siapa? Saya Ustazah. Soalan yang ketiga, ayat 139 surah Al-Imran adalah berkaitan dengan perang Uhud. Okay. Katakan kisah di sebalik turunnya ayat tersebut. Yang pertama, Allah memaparkan sikap pejuang Islam ketika perang Uhud yang tamatkan harta pampasan hingga mereka telah mengingkari arahan Rasulullah. Yang kedua, kesannya mereka telah tewas dalam peperangan ini dan kecederaan yang teruk dialami oleh Rasulullah.
Kesimpulannya, kekalahan dalam peperangan ini merupakan perkara sunatullah yang harus dijadikan pengajaran agar mempunyai semangat yang kuat. Okey, ini buat satu-satu ya. Mula-mula cerita pasal punca dia. Okey, Allah nak terangkan sikap pejuang umat Islam ketika perang Uhud yang tamakkan harta pampasan hingga mereka telah mengingkari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sebagai perangkap kan. Kesannya mereka telah tewas dalam peperangan ini dan kecederaan yang teruk dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kekalahan dan dalam peperangan ini merupakan perkara sunnatullah yang harus dijadikan agar mempunyai semangat yang kuat. Okey. So, jawapannya betul lah. Betul kisah di sebalik surah Ali Imran supaya kita menyedari tentang kesilapan kita lah yang manusia yang tamakkan harta, dan kekalahan itu merupakan sunnatullah. Memang perkara yang memang telah diaturkan Allah, ditetapkan oleh Allah SWT, yang mana ia perlu jadikan pengajaran ya, sebab memanglah manusia ni kalau tak berlaku sesuatu kepada diri dia, dia tak akan sedar kan. Macam seseorang lah kalau dia gagal dalam peperiksaan sekali, lepas tu barulah dia sedar. Dia akan berusaha cari memperbaiki kelemahan dia. Kenapa dia gagal? Kenapa dia tak boleh berjaya macam orang lain? Sedangkan dia belajar sama juga macam orang lain kan? Jadi itulah sebab dia. Semua yang berlaku sebenarnya ada hikmah dia. Itu yang kita kena ingat lah. Okay? Boleh? So jawapan ni betul lah. Okay, bagus. Okay, teruskan. Seterusnya, adakah anda bersetuju bahawa fenomena kerosakan yang berlaku di muka bumi pada hari ini seperti banjir besar, gempa bumi dan sebagainya adalah sebahagian daripada sunatullah yang merupakan satu bentuk peringatan kepada manusia? Berikan pendapat anda. Jadi soalan ni soalan kebat. Soalan kebat kena ada isi huraian macam tu lah. So, jawapan dia, saya bersetuju. Hal ini kerana setiap kejadian alam yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi tidak mustahil jika kejadian alam merupakan sebahagian daripada sunatullah untuk memberi peringatan kepada manusia yang jahil di atas bumi ini. Contohnya, kejadian tsunami yang hebat menimpa Aceh pada tahun 2004 telah menyedarkan banyak manusia bahawa Allah Maha Berkuasa di muka bumi ini. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Okey. Jelas tak jawapan kumpulan ni? Kumpulan 2. Okey, bagus. Cuba kurungkan dia punya isi huraian tu. Tu Daniel tengah buat. Apa dia, Farzana? Kau nak tanya ke? No, I said jelas. Jelas, okey. So isi dia mana? Saya bersetuju. Okey, hal ini kerana itu adalah huraian. Contohnya huraian lengkap. Okey. Okey. Okey, nampak ya semua ahli kumpulan dan juga kumpulan yang lain? Isi huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, kalau jawab macam ni, full mark lah, 4 markah. Okey, Alhamdulillah dah pandai dah jawab soalan kebat. Okey, seterusnya soalan. Okey, bagaimanakah anda menghayati konsep sunnatullah berdasarkan ayat di atas? Okey, ini pun soalan kebat juga. Bagaimanakah anda? Jadi betul lah kebat. Okay. Sama ya jawapan? Tak, saya ingatkan ni bukan kebat tapi saya jawab kebat. Okey. Sebab dia bagi pernyataan tu firman Allah kan? Firman Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri sendiri. Pada diri mereka sendiri. Okey, jawapan saya
Saya akan menghayati konsep sunnatullah dengan mengkaji dan memahami sejarah umat-umat terdahulu. Okey. Hal demikian akan menyebabkan saya mengambil iktibar daripada kisah-kisah mereka sekaligus menghindari diri daripada mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya, saya akan mencontohi sifat berpandangan jauh dalam kisah kaum Nabi Yusuf AS. Kesimpulannya, sebagai umat Islam yang soleh, kita perlulah istiqomah menambah ilmu keagamaan supaya diri dan keluarga terpelihara daripada maksiat. Okey, jelas. Baik, siapa yang tak jelas dengan jawapan ni? Kurungkan isi. Sorry ya, pen ni tebal sikit jadi dia... Okey, siapa yang tak jelas kumpulan lain bagi tahu tau. Sebab nanti kalau kita sama-sama walaupun kumpulan lain yang bentang, kumpulan yang lain kena ambil perhatian juga. Kalau ikut ke Ustazah, sebelum-belumnya Ustazah nak awak salin semua ni. Kalau awak mampulah. Kalau tak awak just snap-snap je lah tengok. Siapa yang tak faham beritahu sekarang contoh cara nak jawab soalan kebat ke apa ke. Boleh tak? Yang lain-lain yang kurang mahir kebat tu. Semua faham ke? Kebat ni kena faham sangat-sangat ya sebab hari tu pun Ustazah bagi tahu kan JU kata soalan kebat tahun ni untuk KSSM ni banyak tau. Dia tak walau yang sebelum ni kita ingat kan dah banyak KBSM. KSSM dia banyak lagi soalan kebat sebab dia nak mungkin salah satu cara dia nak bantu murid lah. Sebab bila murid dapat menjawab soalan kebat dia dapat membantu. Sebab kebat ni dia tak perlu kepada fakta dalam maksudnya kita fokus kepada jawapan dalam buku teks. Dia berdasarkan kepada fikiran kita. Apa yang kita jawab je asal menjawab soalan yang ditanya pasti akan dapat markah. So sebab tu soalan kebat ni mesti kena buat, jangan tinggal kosong macam mana sekalipun. Okay? Baik, sehari tu kan Ustazah cakap sekolah kita berkolaboratif dengan 14 sekolah kan buat teknik menjawab tu. Yang hari tu sempat buat 18 hari bulan je walaupun ada beberapa ketul je yang masuk. Okey, tak apalah kita dah terlepas tu. Sebenarnya ada rekod, nanti Ustazah akan share. Okey. Tapi sepatutnya minggu lepas ada juga 25 hari bulan. Tapi sebab ustazah semua ada program hari tu dengan JPN daripada ustazah pun kena kursus juga cara yang teknik-teknik tu lah. Baru ni daripada pagi sampailah pukul 1 lebih sikit lah. Dengan program sekolah lagi yang kebakaran tu. Lepas adalah sehari suntuk, lepas tu sambung pula dengan program ICT yang sekolah buat pukul 3 satu hari, hari Sabtu baru ni. So clash. Jadi kita tangguhkan. Sekolah lain pun sama juga macam sekolah Taman Selayang, dia ada teknik menjawab sejarah untuk form 5 juga hari tu, jadi bertembung. Jadi kita ambil keputusan kita tangguhkan ke 2 hari bulan. 2 hari bulan esoklah Sabtu, tapi katanya ada sekolah mana entah terlibat ada program lain pula, so tangguh lagi. Kita akan ada 4 siri semuanya. Dan yang kita pilih ni untuk beri ceramah semuanya JU yang buat buku modul gemilang, yang antaranya yang menggubal soalan, macam tu. Okay, so alhamdulillah mereka sanggup lah nak bantu kita 14 sekolah ni. Itu antara program lah Panitia Pendidikan Islam buat. Salah satu cara teknik menjawab. Akan datang nanti dekat-dekat nak exam nanti akan ada lagi teknik menjawab untuk daerah pula. So kena join lah. Saat-saat akhir tu sangat penting. Okay. So macam sekarang ni pun yang Ustazah terangkan dalam kelas ni, Ustazah bagi tahu cara ni pun salah satu teknik menjawab juga. Yang ini secara berterusan daripada guru masing-masing lah. Okay, boleh? Okay, so sambunglah. Kalau semua faham, boleh sambung pengajaran. Okay, soalan seterusnya. Terangkan pengajaran yang harus umat Islam teladani daripada ayat 137 hingga 139 surah Al-Imran. Jadi jawapan saya, sebagai umat Islam, pengajaran yang harus umat kita teladani daripada ayat 137 hingga 139 surah Al-Imran ialah
Yang pertama, kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah. Yang kedua, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa agar dapat dijadikan panduan dalam kehidupan. Okey. So, betul ya, ada isi, ada huraian. Ya. Ada pendahuluan, isi, huraian. Okey. Ada kata hubung. Okey, tu dia ni dah garis. Okey, so kita hendaklah tu pendahuluan menjadi pengembara di muka bumi, isi dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah, itu huraian. Okey, jelas. Baik, semua jelas ke? Jelas Ustazah. Okey. Jelas. Yang lain-lain yang senyap ni, yang tak dengar suara tu, boleh faham? Faham Ustazah. Faham Ustazah. Okey, bagus. So, habisnya untuk kumpulan 2 ni. Okey. Terima kasih. Tahniah kumpulan yang kedua juga. Okey, seterusnya. Kumpulan saya Ustazah. Kumpulan Sofia. Okey, Sofia. Silakan Sofia. Untuk tajuk sekarang, larangan mempersendakan agama. Okey. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan 2 intisari ayat 70 surah Al-An'am. Jawapan saya, 2 intisari ayat yang terdapat, 2 intisari ayat ialah orang Islam perlulah mendalami Al-Quran dan agama supaya tidak tergolong dalam golongan yang mempersendakan agama. Dan yang kedua, orang yang mempersendakan agama akan diazab dengan meminum minuman panas yang menggelegak. Okey. Intisari ayat ya. Orang yang mempersendakan agama akan diazab dengan minum minuman panas yang menggelegak. Itu hukumanlah yang memang ada diceritakan dalam ayat tu kan. So betul lah 2 intisari ayat tu. Okey, bagus. Ustazah. Ya. Contohkan kalau intisari ni kita buat ayat pendek boleh ke? Okey, Cik bagi contoh ayat pendek macam mana tu. Orang boleh faham tak? Cik bagi contoh ayat pendeknya. Sebab ayatnya mesti lengkap lah. Mesti pemeriksa bila dia baca, dia faham. Kalau tak faham, kalau terlampau pendek, ayat tergantung tak boleh juga kan. Okey. Ayat dia tu biar awak yang tulis tu faham dan pemeriksa pun faham. Kena jelas lah. Kena jelas. Okey. Lagi. Maksud mempersendakan agama. Apakah maksud mempersendakan agama? Maksud mempersendakan agama adalah perkataan atau perbuatan yang menjatuhkan martabat agama. Perkataan atau perbuatan yang menjatuhkan martabat agama. Okey, yang ni awak ambil dalam buku teks ke? Tak. Tak ambil dalam buku teks? Okey, kalau dalam buku teks ada tak dia terangkan maksud mempersendakan agama? Tak ada Ustazah. Tak ada. Okey, perkataan atau perbuatan yang menjatuhkan martabat agama. Maksudnya dia contoh mempersendakan tu mempermainkan agama. So kat mana ambil maksud ni Sofia? Saya Google Ustazah. Google. Okey. Maksud mempersendakan agama, dia mempermainkan agama lah. Okey, yang kita fahamkan. Tapi kalau ikut buku, perkataan atau perbuatan yang boleh menjatuhkan martabat agama. Okey, maknanya sebab apa dia kata perkataan atau perbuatan? Sebab
sahaja perkataan. Contoh perkataan yang boleh menyebabkan mempermainkan agama. Contohnya apa? Saya bagi satu contoh. Dari segi perkataan. Dia kata apa? Baguslah awak Google sebab buku teks ni dia terlalu ringkas kan. Dia cuma memberikan yang basic sahaja. So memang kita kena Google. Contoh perkataan yang mempersendakan agama, apa dia? Cakap apa? Kalau macam menghina Rasulullah Ustazah? Okey, menghina Rasulullah. Contoh cakap apa? Macam menghina. Okey, bolehlah. Kalau menghina maksudnya dia menghina dengan perkataan. Perkataan. Kan? Okey, Farzana. Kalau Bilal itu bising? Bilal itu bising? Betul lah. Kan maksudnya dia berkata kan. Dia kata bisinglah azan tu kan. Mengganggu dia kata. Betul. Okey, lagi. Kalau dari segi perbuatan pula mempersendakan agama dari segi perbuatan. Banyak ni contoh kalau dari segi perbuatan. Menyanjung perbuatan maksiat. Menyanjung perbuatan maksiat. Maksudnya dia suka menengok orang melakukan maksiat, sokong kan. Ataupun diri sendiri tidak menunaikan solat. Itu mempersendakan agama juga. Kan? Tidak berpuasa. Lepas tu dah tak puasa, makan pula depan orang yang berpuasa. Itu contoh dari segi perbuatan. Okey, betul. Betul lah, nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. 5,000 aduan hina agama dan Nabi dirujuk kepada polis, SKMM. Jadi soalan nombor 4. Bagaimanakah sikap anda terhadap golongan mempersendakan agama seperti dalam tajuk keratan akhbar di atas? Jadi ini soalan kebat kan Ustazah? Ya. Okay. Jadi isi dia menegurnya dengan cara yang baik. Hal ini adalah supaya dia tidak mengulanginya atau mempengaruhi orang lain untuk turut sama mempersendakan agama. Kesannya perbuatan ini dapat dibendung. Kesimpulannya kita hendaklah berusaha mempertahankan kesucian Islam melalui pelbagai pendekatan agar martabat Islam tidak akan jatuh. Menegurnya dengan cara yang baik. Hal ini adalah supaya dia tidak mengulanginya atau mempengaruhi orang lain untuk turut sama mempersendakan agama. Kesannya perbuatan ini dapat dibendung. Kesimpulannya kita hendaklah berusaha mempertahankan kesucian Islam melalui pelbagai pendekatan agar martabat Islam tidak akan jatuh. Okey. Jawapan ni boleh dapat 4 markah. Betul. Tapi dia tanya terhadap golongan mempersendakan agama, menegurnya dengan cara yang baik. Bolehlah. Okay, awak ambil ni formula dekat apa ni? Kalau dalam buku nombor 2 gemilang, apa formula dia? Kat depan tu. Kamu hafal tak formula-formula dalam buku modul gemilang? Yang ni untuk apa? Yang kita nak cara kan, sebab dia kata bagaimanakah sikap anda terhadap golongan. So cara kita nak bertindak. Dia punya jawapan dia dekat nasi lauk ayam. Ingat tak formula tu? Nasi lauk ayam tu apa? Dia sudah. Apa dia? Ada N menasihati, N tu melaporkan, A tu mengajak. Kan? Cara untuk baiki orang lain yang melakukan kemungkaran ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya dia khas untuk langkah, cara, amalan ataupun usaha. So kalau dia tanya bagaimanakah sikap anda terhadap golongan, maksudnya cara kita sikap kita terhadap golongan tu. Menegurnya dengan cara yang baik. Betul lah, menegurnya ataupun nasihat. Tegur tu maksudnya nasihat lah. Okay? Ataupun kalau kita tak mampu, mungkin golongan tu ramai, satu kumpulan, so kita tak mampu nak tegur seorang diri, kita boleh laporkan kepada pihak berkuasa, rujuk kepada polis dan sebagainya. Boleh? So untuk soalan ni, itulah Ustazah kata kena tengok buku modul gemilang kat depan tu.
Dia ada formula-formula lah untuk menjawab soalan. Okey, bagus. Soalan nombor 5. Henti pesenda Rasulullah SAW cemar kesucian Islam. Sultan Selangor. Soalannya, ramalkan kesan jika isu mencemarkan kesucian Islam dan mempersendakan Rasulullah SAW gagal dibendung dalam masyarakat. Perpaduan masyarakat terganggu. Hal ini kerana masyarakat mula bermusuhan dan berpecah belah. Kesannya, kadar jenayah dalam negara akan meningkat. Oleh itu, kita hendaklah menghindari perbuatan ini supaya keharmonian masyarakat terjamin. Okey. Bagus ya. Soalan ni tengok ramalkan. Itu salah satu kata tugas. Bentuk soalan kebat lah, ramalkan kesan jika isu mencemarkan kesucian Islam dan mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal dibendung dalam masyarakat. Maksudnya kalau orang tengok benda tu berlaku dalam masyarakat, dia biarkan sahaja, tidak ada langkah-langkah atau cara untuk membendung dia. Okey, jadi apa berlaku kesan dia? Perpaduan masyarakat terganggu. Okey, hal ini kerana masyarakat mula bermusuhan dan berpecah belah. Yalah, sebab nanti akan ada tuduh-menuduh kan, marah dan sebagainya. Kesannya kadar jenayah dalam negara akan meningkat. Oleh itu, kita hendaklah menghindari perbuatan ini supaya keharmonian masyarakat terjamin. Okey, bagus. Dan sebab sekarang Ustazah tengok awak punya jawapan tak ada yang mengulang soalan ataupun yang mengulang stimulus. So, boleh dapat full mark lah, 4 markah. Okey. Lagi soalan akhir. Pengajaran. Untuk soalan yang ke-6 iaitu pengajaran. Terangkan pengajaran yang harus umat Islam teladani daripada ayat 70 surah Al-An'am. Untuk jawab soalan pengajaran kena ada PIH iaitu pendahuluan, isi dan huraian. Jadi jawapan kami ialah kita hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Okay. Yang kedua ialah kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata. Okey. Yang pertama tu, kita hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Okey, tengok kat situ mana isi dia, Julia. Dia punya isi menjauhkan diri daripada orang yang mempersendakan agama. Okey, betul. Huraian? Huraian demi untuk menjaga kesucian Islam. Okey. So kat situ tulis demi. Ada tak dalam suka tu? Tak ada. Tak ada. So tukar. Demi jadi untuk lah. Ya. Tukarkan demi tu untuk. Ya. Kita hendaklah menjauhi diri daripada orang yang mempersendakan agama untuk menjaga kesucian Islam. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua pula, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata. Okey, bagi tahu semua untuk satu kelas ni, mana dia isi dia, Julia? Menyedari perbuatan mempermainkan agama. Sampai situ je? Menyedari bahawa perbuatan sampai hanyalah tipu daya dunia semata-mata. Kalau sampai situ, mana huraian dia? Kalau jawab macam ni, 1 markah saja dapat untuk jawapan yang kedua. Sedangkan kalau pengajaran ayat, contoh dia nak macam ni, terangkan pengajaran yang harus ni, maksudnya dia nak 1 je lah sebab dia tak ada sebut nak 2 ke berapa kan. Tetapi selalunya lah kita standby 2 jawapan. Sebab biasanya dia akan tanya 2. Tapi tak mustahil dia boleh tanya sampai 4. Tapi macam banyak sangat lah ya. Kalau 4 dia akan jadi 8 markah. Ya. Kalau 3 dia akan jadi 6. Tapi selalunya dia akan tanya 2 pengajaran. So yang pertama tu tadi dah betul untuk tukarkan demi tu untuk.
Satu lagi yang bawah tu hanya dapat 1 markah sahaja sebab dia hanya menerangkan isi sahaja. Kan kita faham, kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata. Betul, ayat tu dia beritahu kita, dia terangkan. Tetapi ada tak ayat pengajaran dekat situ? Tak sampai kan? Tak sampai. Tak ada huraian. So kena tambah huraian. Tambah sikit, macam mana nak tambah? Tambah kumpulan Sofia. Kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata. Kata hubung yang sesuai, adakah kerana ataupun supaya, untuk, ke ataupun agar? Ustazah, kalau saya buat supaya tidak terjerumus dalam golongan ini boleh ke? Macam tak kena. Kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata supaya tidak terjerumus. Tak kena kan? Sebab dia, ialah memang tak, sambungan ayat tu tak kena. Kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata kerana apa kita kata mempermainkan agama tu tipu daya dunia semata-mata? Kerana sambung. Siapa boleh? Kumpulan lain pun boleh jawab, nak bagi pendapat. Boleh? Dengar tak semua ni? Dengar Ustazah, dengar. Cuba bagi idea. Kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan mempermainkan agama hanyalah tipu daya dunia semata-mata kerana ia boleh mengakibatkan azab yang pedih pada kelak nanti. Kerana ia akan mengakibatkan seseorang itu dikenakan azab yang pedih di hari akhirat nanti. Itu macam dia Farzana kata, dia macam kesan dia lah ya, sebab mempermainkan agama tu. Okey, boleh juga rasanya diterima. Okey, lebih sesuai lah kalau nak bandingkan dengan jawapan tadi yang Sofia bagi tu, sebab dia tak ada kaitan, tak langsung. Dia tak link tau dengan isi tu. Okey. Ada tak jawapan lain? Yang cantik lagi. Cuba fikir. Syikin nak cuba? Okay. Kalau kata kerana Allah benci kepada golongan tersebut, tak kena juga. Kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan beragama hanya tipu daya dunia semata-mata kerana Allah benci. Macam Farzana tadi juga tu, kesan dia. Kerana boleh membatalkan iman seseorang. Boleh membatalkan iman. Jawapan tu macam tak berapa tepat tau. Sebab dia kata mempermainkan agama tu hanyalah tipu daya dunia semata-mata. Tipu daya je. Sebab apa tipu daya dunia? Okey. Kalau rasa susah kan, rasa macam susah nak fikir huraian dia, boleh buat yang lain. Sofia. Baik Ustazah. Tukar. Kalau tadi awak dah jawab menjauhkan diri daripada orang yang mempersendakan agama, kan? Okey, yang kedua tu boleh buat kita hendaklah
sentiasa ataupun berusaha menjaga kesucian agama. Supaya apa? Supaya Islam sentiasa terpelihara. Bagus. Supaya Islam sentiasa terpelihara. Okey, ambil yang mudah aja untuk pengajaran ayat. Tak perlu panjang, tak perlu berbelit-belit. Ya, kalau kita rasa macam susah macam ayat yang kedua ni macam ustazah pun nak buat macam mana ni kerana apa? Kan nak tulis supaya macam tak ngam, tak kena kan? Jadi kalau rasa susah sebab kita memang tahu kalau jawab macam ni 1 markah je, tak akan dapat 2. So ubah, cari yang mudah lah. Kalau yang tadi kita dah buat menjauhi daripada orang yang mempersendakan agama, buatlah yang kedua, ayat lain pula. Yang lebih mudah lah, yang mudah juga. Okay, boleh? Boleh Ustazah. Boleh Sofia, okay. So tahniah juga kumpulan Sofia, bagus. Kita ada berapa minit lagi ni? 35, kita habis. Kita habis 15 minit kan? 15 minit lagi, sempat tak yang 9.50 kita habis. So sempat kot. Boleh ke bulan 4? Boleh saja. Boleh saja. Okey. Sekejap. Okay, so hari ini okay. Hello. Okay. So hari ini kumpulan saya, kumpulan 4 akan membentangkan pelajaran 7 dakwah pemaju kemajuan. Pemacu kemajuan. Okay. Pemacu kemajuan. Okay. Firas? Alright. Soalan nombor 2, nyatakan 2 intisari ayat 33 surah Fusilat. Kalau nyatakan ni, kita akan bagi jawapan untuk isi sahajalah. Okay, so mula kita akan letak pangkal ayat, iaitu 2 intisari ayat 33 surah Fusilat ialah tiada seruan yang lebih baik dari seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan nombor 2, tiada orang yang lebih baik dari orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang lebih baik dari orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seru kat situ kan? Seru maksudnya ajak. Ajak apa? Ajak orang kepada Allah, ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dakwah lah. Okey. Seterusnya. Azril. Okey. Untuk soalan ketiga, jelaskan 3 tuntutan ayat 33 surah Fusilat. Okey, macam biasa tadi kita kena buat intro dulu. 3 ayat 33 surah Fusilat ialah masukkan isi dia. Kalau jelaskan ni kita kena apa tadi Fas? Isi yang lengkap dan sempurna. Isi yang lengkap dan sempurna. Okey, yang pertama. Mengandungnya apa, Azril? Apa saja? Kalau ayat yang sempurna tu macam mana kita nak kenal ada apa? Kena ada apa nama dia? Suka. Apa saja? Tengok Azril. Tak faham lagi ni. Tak, tengah blank saja. Ada ni mentor tu Farzana betul-betul. Kena ada isi dan huraian saja. Mana ada? Bukan Itu soalan apa? Isi huraian itu. Soalan apa? Azril tak faham lagi ni. Farzana kena tengok Azril ni betul-betul Far. Ustazah Hijrah masuk Google Meet today morning. Jadi saya baru bangun. Hari ni ke baru buat Far? Oh no, today morning I wanted to discuss. Bincang. Okay. We did this long time already.
Salah saya. Tak masuk. So Azril, Ustazah tak nak lah kalau macam agak-agak macam ni lagi sebab Ustazah dah agak dah kalau macam ni nanti jawab periksa tak akan dapat jawab dengan betul. So kena faham dulu. Kan merdu gemilang tu ada kan? Tengok. Tengok dekat depan tu fungsi kata tugas tu, jelaskan macam mana contoh dia bagi cara jawab dia. Terangkan macam mana. So tadi kalau yang terangkan tu kalau yang isi dan huraian tu hanya untuk soalan terangkan. Kalau jelaskan awak kata tadi untuk jawapan dia mesti lengkap, mesti sempurna. Betul. Ataupun yang awak belajar bahasa Melayu apa dipanggil ayat gramatis kan? Iya. Mengandungi subjek dan predikat. Iya. Maksudnya ayat tu tak tergantung. Dan seboleh-bolehnya dia ada 4 atau 5 patah perkataan. Baru dia boleh jadi ayat yang sempurna. Sempurna, okey. Okey, boleh? Azril? Boleh. Nak periksa dah ni. Betul. Okey. Jawapan dia? Okey. Yang pertama, beramal soleh dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okey. Okey, yang kedua, menjadikan Islam sebagai cara hidup dengan melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Okey, yang terakhir, yang ketiga, berdakwah dengan mengajak dan merayu manusia supaya takut kepada Allah SWT. Okey, betul lah tu. Betul lah tu sekarang. Betul. Maksudnya awak jelaskan ayat tu bila Ustazah tanda contohnya kan? Ustazah faham. Tapi kalau ayat tergantung memang tak faham lah. Okey. So memang betul jawapan dia lah. Okey, nombor 4. Okay, so soalan nombor 4 ni ada stimulus. So maksudnya soalan kebat lah kan sebab ada berikan pendapat anda. Okay, dia punya stimulus sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Soalan dia, berikan pendapat anda mengenai hadis di atas berkaitan dengan kerja dakwah. Okay, kebat ni dia punya formula adalah isi, huraian lengkap, kesan KFC dengan kesimpulan. Okay, so isi dia, dakwah merupakan satu tanggungjawab setiap orang Islam. Hal ini kerana perbuatan tersebut amatlah dituntut kerana ia merupakan amalan Rasulullah SAW. Kesannya, seorang individu akan mendapat pahala malah disenangi oleh orang ramai dan dihormati. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi seorang Muslim yang mulia akhlaknya agar dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Siap kala-kala lagi Okey, so yang pertama tu isi dakwah merupakan satu tanggungjawab. Okey, sebab dia tanya pendapat anda mengenai hadis kan? Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Okey, balighu anni walau ayah. Dakwah merupakan satu tanggungjawab. Okey, hal ini kerana perbuatan tersebut adalah amatlah dituntut kerana ia merupakan amalan Rasulullah, betul. Kesannya seorang individu akan mendapat pahala malah disenangi oleh orang dan dihormati. Kesimpulannya kita hendaklah menjadi orang Muslim yang mulia akhlaknya agar dipandang tinggi oleh Allah SWT. Okey, betul. Tapi kesannya tu kalau kita nak buat kesan kepada masyarakat pun boleh juga. Maksudnya masyarakat akan mendapat pengetahuan ataupun ilmu lah daripada dakwah yang disampaikan tu, boleh juga. Yang ini kamu bagi kesan kepada individu kan akan dapat pahala. Ini untuk orang yang berdakwah kan. Okey, boleh juga. Okey, terus nombor 5. Okay, nombor 5. Okay, so basically this is a stimulus dia. Stimulus as name. Setiap Muslim dituntut supaya menjadikan Islam sebagai cara hidup. And soalan kebat, so dia tanya bagaimanakah anda? So dia asking my opinion, so soalan kebat. So the question is, bagaimanakah anda mempraktikkan seruan di atas dalam kehidupan seharian? So my isi is menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup. And then for my huraian is hal ini kerana Al-Quran mengandungi peraturan dan hukum yang lengkap dari semua aspek. And then for my contoh KFC, I use contoh. So it's misalnya pelaksanaan solat jenazah, pemberian zakat dan pembahagian harta. And then lastly we have the kesimpulan. So
Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa menuntut ilmu dan memahami kandungan Al-Quran. Okey, untuk huraian lengkap tu misalnya pelaksanaan solat jenazah, pemberian zakat dan pembagian harta. Yang ni contoh yang Like the what is in the Quran, the panduan hidup in the Quran. Yang kita boleh applykan dalam kehidupan kita. Okey. Sebab dia terlalu ringkas kat situ. Okey, bolehlah. Okey, lagi? Pengajaran last? Terangkan pengajaran yang harus umat Islam teladani daripada ayat 33 surah Fussilat. Ni soalan terangkan, jadi kena ada isi, suka dan huraian. Okey. Lepas tu intro dia, pengajaran yang terdapat daripada ayat 33 surah Fussilat ialah kita hendaklah sentiasa beramal soleh yang merupakan sunnah Rasul supaya kita menjadi contoh teladan kepada orang lain. Okey. Kita hendaklah sentiasa beramal soleh yang merupakan sunnah Rasul supaya kita menjadi contoh teladan kepada orang lain. Okey, boleh juga. Okey, tapi kalau kita nak fokus kepada dakwah terus pun boleh juga. Contohnya kita hendaklah berdakwah. Okey, melaksanakan dakwah dalam kehidupan supaya apa-apa. Okey, jelas lagi lah. Okey, yang ni pun betul sebab kita ikut Rasulullah kan. Dalam dakwah Rasulullah pun sentiasa menjadi contoh teladan yang terbaik kepada manusia. So betul lah, ada isi, ada pendahuluan, ada isi dan huraian. Okey, so bagus juga kumpulan yang keempat, tahniah juga. So 4 kumpulan dah selesai. Okay, ada lagi 3 kumpulan untuk tugasan yang pertama. So Ustazah haraplah semua faham. Kalau ada yang belum faham, boleh bertanya jugalah kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Okay. Ada persoalan ke nak tanya sebelum kita habiskan ni, sebab sekarang masa dah sekejap je, 9.53 dah. Ada soalan? Tak ada, Ustazah. Tak ada. Okey, yang untuk ujian tilawah hafazan Quran hadis tu kita akan sambung hari Isnin ya. Untuk hari Khamis kita buat pembentangan kerja ni ya. Boleh? Boleh, Ustazah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, Ustazah ucapkan terima kasihlah semua yang hadir pada hari ini. Okey, jaga diri semua. Tak lama lagi sekolah nak buka dah ni. Kita dah masuk fasa 3 mulai bila? 1 Oktober. Bila? Esok lah kan? Hari ni dah 30 September. Esok. Bila masuk fasa 3 maknanya kena sekolah. So suka tak sekolah? Kan suka belajar cara macam ni? Suka Ustazah. Sekolah. Tapi separuh-separuh. Tu yang tak seronok sikit. Dia ada ni pula lah giliran dia macam tu. Nak buat macam mana, redha je lah. At least bila ada bertemu dengan guru-guru, kita boleh lebih jelas lah kalau ada apa masalah kan. Kalau macam ni susah sikit lah. Ada kekangan dia. So macam ada yang tak masuk Google Meet pun ada. Jadi tak sampai kan. So Alhamdulillah lah kalau kita boleh bersemuka. Walaupun cara dia berbeza macam sebelum ni. Tapi insyaAllah sementara sahaja. Bila semua dah pulih, akan kembali semula lah insyaAllah. Okay, so jaga diri. Ya. Ujian hafazan bila? Hari Isnin kita buat. Isnin minggu depan ke Ustazah? Okay. Ya? Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama.